kembali lagi. Selamat datang ke Fakulti Kaki Lima, di mana ini adalah program yang korang boleh lepak-lepak santai-santai. Dia orang pun sangat santai di sini. Sambil-sambil tu kita belajar tentang teori muzik. Now, kepada yang belum tahu pasal Fakulti Kaki Lima punya program ni, dia adalah satu program edutainment di mana kita akan berhibur sambil belajar. Dan kita punya harapan adalah korang yang mengikuti program ni, sama ada di YouTube ataupun di studio, akan sampai satu tahap korang dah boleh baca notasi muzik, atau at least korang boleh baca block chord ataupun chord chart atau yes. Pandai nampak? Seronok jadi cikgu macam ni. Ada anak murid pandai. Yes, sebab kalau korang lebih maksudnya kalau korang tu dah boleh baca lead sheet tu, korang baik pemuzik yang profesional ataupun anak-anak indie. Mana anak-anak indie sini? Yes. Korang akan boleh berkarya dengan lebih, orang akan pandang lagi tinggi lah, sebab korang boleh pergi lagi jauh. Okay? So hari ni saya masih ditemani ditemani oleh Late Night Frequency. Dan ada serigala. Bang, saya dah mengajar serigala ni bang. Yes. Anyway, kalau korang ada apa-apa soalan yang ada kat sini, ada soalan korang boleh tanya je anytime. Yang tengok di YouTube, korang type di ruangan komen so that nanti kita akan jawab dekat komen-komen tu. Dan kalau korang ada buat posting-posting di social media berkenaan dengan program kita, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki Lima. Diorang dah tahu dah. Alright, kita nak sambung kita punya pembelajaran hari ni. Episod sebelum ni kita dah belajar pasal simbol-simbol accidental, sharp, flat semua tu. Hari ni kita lanjutkan lagi mengenai sharp dan flat itu. Tapi sebelum tu kita nak buat recap dulu. Now, sebelum ni kita dah belajar pasal sharp. Yang ini saya punya student pernah dia kata, "Teacher, is that a hashtag?" Tahulah sekarang zaman social media, tapi no, this is sharp. Jangan mengada And then simbol flat dan juga simbol natural. Kita dah belajar benda ni dalam episod sebelum ni. Dan kita dah belajar pasal sebelum ni saya ada mention pasal half step, half tone, sorry. Sebenarnya benda ni, sebab saya nak kena bagi tahu benda ni. Kadang-kadang ada orang guna half tone, ada yang guna half step. Dia sama je sebenarnya. Semitone, tone dia samalah. So kalau korang dengar orang cakap semitone, half tone, half step, actually benda tu refer pada benda yang sama. Perbezaan ni ada sebab kadang-kadang orang tu belajar di Europe ataupun dia belajar dekat US, so penggunaan term tu berlainan, tapi dari segi reference-nya adalah benda yang sama. So dia boleh jadi semitone ataupun half tone. Semi tu maksudnya separuh lah. Semi D, semi professional. Tapi kita professional, betul? Yes. Kita professional. Alright. Kita professional. Come on bro. Alright. So kita sebelum ni juga kita dah tengok pasal dekat dalam piano tu kita ada dua situasi di mana tak ada black keys dekat situ, iaitu antara E dengan F dan juga B dengan C. So maksudnya daripada B ke C dan juga daripada E ke F itu dah memang semitone ataupun half tone. Saya akan guna dua-dua term tau, nak bagi korang biasa. Kadang-kadang saya sebut semitone, kadang-kadang saya sebut half tone. Bendanya sama. Alright. So now kita dah belajar juga bila kita tambah contohnya kita tambah sharp pada note G, maka G tu akan jadi half tone higher. So, this is G. And then kita tambah sharp, dia jadi half tone higher. Okay. Atau kita tambah flat pada G tu, dia pergi half tone lower, semitone lower. Sama. Okay. So, sekarang kita nak belajar tentang double sharp dan juga double flat. Tapi sebelum tu saya kena introduce dekat korang dia punya simbol. Okay, double sharp. Rasa-rasa simbol dia macam mana? Sharp dua kali lah. Sharp dua kali Dia bertindih. Dia bertindih Macam ni? Bapak dah jadi pagar dah. Ketupat. Okay, sebenarnya tidak Kita ada simbol yang eksklusif untuk double sharp. Paling senang nak lukis sebab double sharp dia punya simbol dia X. I see. Okay, so ini kita panggil double sharp. Apakah maksudnya? Maksudnya kita naikkan dua semitone. Okay, contohnya G Kalau kita sharpkan dia, kita naikkan satu semitone. Because dia double sharp, kita naikkan lagi satu semitone. Dia jadi A. So, G double sharp sama dengan A dari segi nadanya.
This is G double sharp. Okay. So inilah yang kita katakan enharmonic. Sebelum ni kita dah belajar pasal enharmonic. Enharmonic spelling. Kiranya nickname dia yang lain. Okay, dari segi nadanya sama, penulisan je lain. So, ini adalah double sharp. Senang je. Now, kita nak belajar pasal double flat juga, konsepnya sama. Korang rasa double flat punya simbol macam mana? Kalau tu X, Y kan. Dia boleh jadi ni lah, dah macam XY. Wow, scientific sangat. Yes, good thoughts tapi tidak. Malangnya kita punya double flat, simbolnya yes, flat tu kita tak 2 kali. Oh lah, itu 2 kali pula. Siapa yang create benda ni tak tahu, pergi cari dia. Korek kubur dia tanya, pasal apa hang buat macam ni? This is double flat. Dari segi konsepnya sama, kita turunkan dia 2 semitone. Okay, so kalau kita ambil contoh G lah. Okay, kita turunkan 1 semitone. Okay, G flat. Tapi because this is double flat, kita turunkan lagi 1. Yes, pandai. Pandai mereka ni. Anak siapa ni? So, G double flat sama dengan F. Alright, so this is also enharmonic. Now, ada satu benda yang saya nak kena bagi tahu. Kita dah belajar dia punya simbol-simbol ni. Saya boleh padam simbol-simbol ni Korang dah ingat kan? Dia punya bentuk dia. X, Y, X, Y. Simbol Z nanti kita belajar. Okay, so cara nak menulis bila kita menyebut tentang note-note yang ada accidental. Kalau kita menggunakan huruf, maksudnya kita nak refer ataupun nak menulis benda tu menggunakan huruf. Contohnya note A sharp contohnya. Lepas tu lagi B flat. Kan? Ataupun E flat. Bila kita tulis huruf, simbolnya datang selepas. So kita sebut A sharp, B flat, E flat. Okay? Tapi kalau dalam notasi muzik, this is kita punya treble clef. A sharp, this is A. Tak cukup panjang pula ni. Okay. Simbolnya dalam notasi, dia datang sebelum. Supaya kita dah anticipate, kita dah ada accidental kat situ, jadi kita bersedia untuk main note ni tapi dengan sharp. Okay, dah prepare. Yes. Kalau B flat, sebab kita baca kan daripada kiri ke kanan. Kalau Jawi mungkinlah kita akan buat note tu kat sini tapi tidaklah. Yes. Kalau B flat, tandanya di sini. And then note B tu. Okay. Benda ni simple. Simple. Jangan simple bang. Okay. Now, katalah B ni adalah B double flat. Tambahlah kat sini satu lagi. Kalau A ni adalah A double sharp, maka simbolnya kat sini, yes, X tu. Dia kalau tulis tu sebenarnya dia X lah. Tapi kalau dia simbol yang sebenar tu dalam notasi muzik tu, dia dah macam mana tak susah nak buat. Gitu. Gampang Swiss. Simbol X-Men lah, X-Men. Ada soalan? Serigala tanya soalan. Okay. Macam mana nanti kita akan letakkan subtitle ke macam mana? Oh ada. Bandmate saya faham. Bandmate saya faham. Saya lama belajar dengan dia bahasa dia. Dia tanya kenapa. Apa dia ni saya ni? Dia kata ada naik turun semua tu black keys, white keys tu kan. Tapi kenapa black and white keys? I see. Kenapa tak warna lain? Kenapa tak warna lain? Betul. Okay, kalau warna lain, bila kita print, belum tentu. Kadang-kadang printer tu dia tengok ada hitam, ada putih je kan. Sebab kalau kita print yang black and white saja, nanti keluarnya dia kelabu. Kan? Kalau kita pakai warna merah je kelabu kan. Tapi soalan yang bagus, aku risau. Itu logik kan, betul juga. Logik juga. Sebab tak semua orang ada printer yang berwarna di rumah. Okay, kita okay, sebenarnya dari segi sejarahnya, ini salah satu apa orang kata teori ataupun
macam kita boleh kata cerita lah yang macam mana history boleh terjadinya warna hitam dan putih ni. Zaman dulu orang buat piano ni dia tak ada macam kita sekarang ada plastik, kita ada besi kan. Zaman dulu dia guna barang-barang yang organik, barang-barang yang alami orang kata. Jadi dia gunakan gading. Gading gajah. Gading gajah. Warna apa gading gajah? Putih Warna putih. Oh. Dan juga dia menggunakan kayu. Kalau kita tengok kebanyakan instrumen yang lama semua akan guna kayu. Sebab kayu tu dia ada touch dia ada sound vibration yang sedap dia yang menghasilkan tone yang sedap. Dan untuk piano tu kita banyak gunakan kayu dan juga gading gajah dulu. Kayu yang kita gunakan tu dari spesies ebony. Macam mana sebut dia? Ebony. 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 Okay. Itu. Aku belajar daripada dia. I see. Yes. So, ebony tu warna dia hitam. Gading gajah tu warnanya putih. Maka kita adalah piano yang ada hitam dan juga ada putih. Menjawab tak persoalan itu? Tahu? Alright. Yeah. Saya soalan pula lain. Okay. Sebab kita belajar yang notasi kalau kita tulis tu macam double flat ataupun double sharp tu. Daripada A double sharp tak situ. Tak, itu G, itu A kan. So A double sharp kita baca kan. Yes. Instead of letak X dengan tu, asal kita tak letak je B? Good question. Ini soalan yang bagus. Okay, sebenarnya yang ini jawapan dia tidak berada dalam episod kali ini sebab kita akan nanti belajar dia akan lebih details. Kenapa kita letak dia simbol ini berbanding kita letak terus dekat B kan? Macam ni Dia banyak ada kerja pula. dia ada rules dia dan itu akan bersangkut paut dengan key signature. I see. Jadi yang itu kita tak belajar hari ni. Kita belajar nanti. So kena tunggu untuk episod yang Evan. Korang pun kena tunggu episod nanti. Yes. Tapi sebelum kita nak forward ke episod seterusnya, kita tengok dia orang punya persembahan dulu. So, saya nak panggil Late Night Frequency untuk membuat persembahan. Silakan. Yes. Fikirkan peristiwa terus ulang lagi. Dalam tidur tak cukup ku bermimpi. Wajah yang sama berulang berkali buat aku rasa tenang. Oh sayang, macam mana aku tak mengenal. Ruangku dipenuhi dikala aku rasa seorang pelepas mana lagi. Tak ku memahami, masih tegas ku kisi. Ku masih berdiri, kenapa masih mencari. Engkau beri arti hidupku masih di sini. Ku masih
Untuk pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwar Din atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.